Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Jadi ini adalah video 90 minit sebelum bermulanya perlawanan Piala FA di antara Sabah FC. Tim kita menentang sekali lagi Selangor untuk perlawanan separuh akhir yang akan menentukan siapa yang bakal menempah tiket ke perlawanan akhir nanti, yang rasanya sudah pasti akan bertemu JDT sekali lagi lah. Jadi kita akan bercerita mengenai preparation untuk skuad Sabah FC mengenai perlawanan ni. Yes, memang ada statement yang dikeluarkan sendiri oleh JP dan ini adalah perkongsian daripada sabahmedia.com. Tapi sebelum tu guys, SRTV cuba untuk mencecah 10k subscriber di penghujung saingan Liga Super ni. Jadi kepada anda yang belum lagi subscribe, saya lakukannya sekarang. Dan jangan lupa juga untuk like video-video SRTV dan seterusnya, share lah mana-mana video SRTV juga agar mendapat subscriber yang terbaru yang lebih lain lagi daripada rakan-rakan anda, keluarga anda atau siapa-siapalah. Sumbangan anda amatlah aku hargai untuk mencapai 10k ni. Okay guys, so ini adalah, video ni mungkin singkat sajalah. Jadi sekali lagi ini adalah perkongsian daripada sabahmedia.com.my bertajuk Piala FA Sabah FC sasar cipta kejutan di Likas. So seperti mana telah aku bincangkan pada video sebelum ni, based on performance Sabah FC, aku berani mengatakan sini kita sekarang macam berada di salah satu level yang boleh aku katakan ada perubahan daripada apa yang ditampilkan pada perlawanan sebelum ni. Kamu ingatkan level aku macam yang not okay lah, par level, lepas tu bagus. So sekarang kita masih, dulu tidak okay, itu level kita. Sekarang ni aku letak Sabah FC di okay lah, boleh. So maksudnya ada perubahan yang telah kita ditampilkan oleh pemain Sabah FC, tapi tidak cukup lagi untuk mengangkat Sabah ni salah satu tim yang kekal konsisten menjadi pesaing top 3 saingan Liga Super yang merangkul kedudukan Liga Super 3 tahun berturut-turut. Itu macam sudah, memang level tu memang sudah jauh lah dan memang nampaknya susah untuk kita kembalikan level tersebut. Tapi apa yang ingin aku bercerita di sini adalah ada improvement dari segi persembahan Sabah FC lately ni, cuma perlu dibaik pulih lah. So contohnya seperti pemain harus mempertingkatkan lagi skill mereka, creativity mereka, vision mereka, dan seterusnya adalah untuk mengambil lagi pemain-pemain lain yang lebih berpotensi, lebih sesuai untuk berada di position yang kita kosong sekarang ni. Tapi itu video yang akan datang lah, pasal itu lebih kepada transfer windows. So sekali lagi untuk Sabah FC, aku merasakan peluang kita wujud di situasi pada persembahan yang telah kita tampilkan sewaktu menentang Selangor di saingan Liga Super. Kena ingatkan sekali lagi, 2 gol yang dilakukan oleh Selangor itu adalah kesilapan yang telah kita lakukan sendiri. Kenapa kesilapan itu boleh berlaku? Sekali lagi, basically defender kita memang cukup bagus, tapi tidak boleh kita, mana-mana tim, mana-mana defender sekali, mana-mana individu sekali, sekiranya serangan bertali arus dilakukan kepada mereka, sudah pasti fokus dan mereka akan mengalami kepenatan. Lebih kurang macam tu. Kalau untuk bab Selangor pula guys, mereka berada di top 5 sekarang ni, so it's a good achievement for them kembali ke top 5. Tapi kalau dari segi konsistennya persembahan mereka tu, aku masih meragui lah yang mereka ni adalah merupakan salah satu tim yang konsisten di saingan Liga Super ni. Itu aku boleh katakan. Dan aku mengharapkan juga apa yang telah dilalui oleh Sabah FC, oleh JP, player-player kita di perlawanan tersebut dapat dikenal pasti kelemahan tu, dapat dikenal pasti kesilapan tersebut, dan boleh diubah mengikut kesesuaian pemain pada perlawanan tu dan apa yang diperlukan oleh JP. Tapi itu kita punya side. Kita jangan lupakan Selangor juga. Selangor sendiri pun sudah pasti telah mempelajari apa yang telah mereka miliki pada perlawanan tersebut dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Kenapa aku katakan Sabah tidak perlu, macam aku katakan Selangor tingkatkan. Kenapa aku tidak katakan Sabah? Pasal mereka memenangi perlawanan tersebut. So advantage juga di tangan mereka sekarang ni. Lebih kurang macam itulah. Okay,
So bercerita mengenai persiapan skuad Sabah FC seperti yang dikatakan oleh JP di sini, keseluruhan skuad kita berada dalam kedudukan yang cukup bagus sekarang ni. So sudah pasti sekali lagi aku merasakan kesebasan utama seperti kesebasan yang sama seperti mana yang telah berlaku pada perlawanan sebelum ni akan diturunkan pada perlawanan ni. So of course yang satu good news, tapi aku tidak akan menolak tepi isu fatigue untuk perlawanan yang akan datang. Ini boleh juga akan menjejaskan peluang kita di saingan Piala AFF ni lah. Dan untuk yang bertanya mengenai keadaan Darren Lock dan juga Gaby, seperti mana dikatakan oleh JP sini, ini aku quote menurutnya hampir semua pemain utama sedia diturunkan kecuali Gaby dan Darren Lock yang masih lagi menjalani proses pemulihan daripada kecederaan. So maksudnya mereka telah pulih daripada kecederaan, cuma sekarang ni untuk mengembalikan stamina atau match sharpness, fokus mereka lah. So tidak sesuai untuk diturunkan buat masa ni kerana ianya boleh mengembalikan kecederaan mereka yang mereka alami tersebut. So boleh, aku bet mereka boleh diturunkan, tapi kalau ia pun mereka diturunkan, mereka tidak akan beraksi di 45 minit lah, aku rasa macam tu mereka tidak akan beraksi, dan ianya is a gamble lah kerana mungkin mereka akan kembali cedera, akan mengambil masa yang lama lagi. So that's why aku merasakan Gaby dan Darren Lock mungkin tidak akan diturunkan, tapi sebaliknya sekali lagi kesebasan utama sebenarnya yang telah kita gunakan 5 ke 3 match yang lepas akan digunakan sekali lagi. So positif on that side, tapi negatif pun ada jugalah seperti yang aku katakan di awal video tadi. So sekali lagi untuk perlawanan ini aku mengharapkan, aku merasakan akan ada satu chances yang boleh memberikan advantage kita untuk ke perlawanan timbal balik di Shah Alam nanti, yang at least kita tidak merasakan tekanan tersebut lah apabila berada di perlawanan timbal balik nanti. So aku merasakan sama ada aku akan target kita kalah lah, paling buruk pun kita akan seri pada perlawanan ni. So guys, itu adalah news terbaru untuk Sabah FC sebelum perlawanan ni. Bagaimana pendapat anda? Anyway, kemungkinan besar aku akan lewat bukan kemungkinan besar lah, memang aku akan lewat keluarkan reaction after the match pasal aku tidak akan berada di Malaysia. Ya mungkin sehari setengah selepas tu lah baru aku akan mengeluarkan perkongsian. So diharap anda akan bersabar menunggu video tersebut. Jadi bertemu lagi, sudah aku cakap tadi kah, letakkan pendapat anda mengenai perlawanan ini, apa yang bakal berlaku. Okay, so bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.